Hai, Assalamualaikum. Macam biasa hari ni kita live di Facebook. Hari ni kita nak kongsi macam biasa lain sikit pada umrah. Iaitu kita nak kongsikan tentang adab berjiran. Jadi sebelum tu bagi yang belum tahu, ofis kita beroperasi pada hari Isnin sehingga hari Jumaat pukul 9 sehingga 5.30 dan hari Sabtu pada pukul 9 sehingga pukul 1 sahaja. Jadi bagi mana-mana jemaah ataupun bakal jemaah yang baru nak menanyakan tentang package, boleh sahaja terus tanya kami, boleh. Tak ada masalah. Kalau nak komen di bawah tu boleh, nanti saya akan jawabkan. Sambil-sambil saya kongsikan tentang adab berjiran. Okay. Kita teruskan. Okay. Sabda Rasulullah SAW sabda bermaksud sesiapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah ia berbuat baik kepada jirannya, dan sesiapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah ia menghormati tetamunya, dan sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah ia berkata yang baik-baik dan hendaklah ia berdiam. Hadis riwayat Al-Muslim. Dalam hadis ini mengatakan tentang kita perlu berbuat baik dengan jiran dan berkata yang baik-baik sajalah jika ada perkara yang tidak diingini ataupun yang membuatkan kita sakit hati. Kalau boleh berdiam dirilah, jangan berbalas katalah dengan jiran-jiran. Okey. Ini merupakan definisi jiran. Definisi jiran ni ialah orang yang tinggal sekeliling dengan kita. Tak kira lah berada di kanan, kiri, atas, bawah, yang mana yang duduk flat ke, duduk apartmen ke, jadi tingkat atas, tingkat bawah, ataupun bina sehingga 40 buah dari setiap penjuru. Itu merupakan jiran kita lah. Okey. Ini yang kita nak kongsikan hari ini, iaitu adab-adab berjiran. Okey. Yang pertama, menziarahi jiran pada musim perayaan. Ini semestinya perlu. Tak kiralah apa-apa sahaja perayaan, boleh sahaja menziarahi jiran. Contohnya macam contoh kita ni umat Islam, jadi setiap kali perayaan hari raya puasa, hari raya haji, bolehlah ziarah jiran tetangga kita untuk bertanyakan khabar. Okay, yang kedua, menghantarkan makanan kepada jiran. Okay, contoh kalau kita ada masak lebih ataupun ada buat kenduri ke apa ke, bolehlah sedekah kepada jiran-jiran kita. InsyaAllah jiran-jiran kita pun akan membuat perkara yang sama bila kita mudahkan terlebih dahulu. Ini salah satu perkara yang boleh mengeratkan lagi silaturahim kita dengan jiran. Okay, yang ketiga, menjauhi sifat hasad dengki. Ini pun kita perlu jaga. Tak kira kalau contoh kalau jiran tu ada beli kereta baru ke apa, kita dengki dengan dia. Kita ada sifat yang nak berlawan-lawan dengan dia. Dia beli kereta baru, kita pun nak beli kereta baru. Itu pun lebih kurang sifat hasad dengki lah. Jadi kita perlu elakkan benda ni daripada berlaku. Sebab tak bagus lah kalau kita hidup jiran ni, kita amalkan sifat hasad dengki tu. Okay, yang seterusnya iaitu bergotong royong membersihkan kawasan rumah. Okay, contoh selalunya kalau
ada masa-masa tu dalam sebulan sekali macam tu mungkin setiap kawasan tu dia akan adakan gotong royong, gotong royong di kawasan perumahan tersebut. Jadi ini pun salah satu dapat mengeratkan silaturahim kita dengan jiran-jiran. Kita saling membantu untuk membersihkan kawasan perumahan kita lah. Okay, yang seterusnya iaitu membantu jiran yang ditimpa kesusahan. Okay, kalau kita tengok jiran tu ada susah, perlukan bantuan kita, kita perlulah hulurkan bantuan yang mana yang kita mampu. Dan yang terakhir iaitu tidak membuat bising yang boleh mengganggukan ketenteraman jiran. Bila kita hidup berjiran ni, kita kena menghormati satu sama lain. Kita tak boleh buat ikut suka hati kita. Contoh kalau macam terlalu kita pasang lagu ataupun radio terlalu kuat tu, itu pun salah satu yang boleh mengganggu ketenteraman jiran kita. Jadi untuk adat-adat berjiran ni tak kisahlah kita berjiran dengan sesiapa pun walaupun ia bukan Islam, perlulah kita menjaga adab-adab berjiran, barulah orang akan menghormati kita. Okay, ini hikmah menjaga adab berjiran. Okay, yang pertama, kehidupan akan tenang dan harmoni lah. Yang kedua, mudah mendapat pertolongan apabila diperlukan. Bila kita berbuat baik dengan orang, orang pun akan berbuat baik dengan kita sendiri. Jadi kalau kita kalau kita bermasam muka dengan orang, orang pun tak mau tolong kita kalau kita dah kita buat perkara yang tak elok dengan orang, mustahil orang tu akan tolong kita. Jadi dekat sini kita perlu membuat baik dengan semua orang. Okay, dan yang seterusnya mendapat keberkatan dan rahmat daripada Allah. Dan yang seterusnya akan membuatkan sesuatu masyarakat itu bersatu padu dan saling membantu antara satu sama lain lah. Dan yang seterusnya iaitu gejala sosial dapat ditangani dengan lebih efisien. Contoh, kalau sesuatu kawasan perumahan tu ada pecah masuk rumah ke apa ke, jadi bila kita hidup bersama dengan jiran, saling tolong menolong, akhirnya benda ni akan dapat mengelakkan perkara-perkara tersebut daripada berlaku. Dan yang terakhir iaitu negara akan maju dan menjadikan tumpuan pelancongan. Okay, ini merupakan kesan jika kita tidak menjaga adab dengan jiran. Okay, yang pertama iaitu tidak mendapat ketenangan daripada hidup. Iaitu yang kedua, terasing dan terpinggir daripada masyarakat. Bila kita tidak beradab dengan orang, orang pun takut untuk mendekati dengan kita. Jadi dekat sini kita perlu berbuat baik dengan orang. Bila kita buat baik dengan orang, orang pun akan baik dengan kita. Okay, yang seterusnya iaitu menjejaskan kemajuan dan kesejahteraan negara. Yang keempat, sukar mendapat bantuan apabila ditimpa musibah. Okay, yang kelima, menjejaskan keamanan dan keharmonian hidup masyarakat. Yang terakhir iaitu dicemooh oleh masyarakat. Okay, ini antara kesan bila kita tidak beradab dengan jiran. Dia memang akan memberi kita kesan yang negatif bila kita tidak beradab dengan orang. Tak kiralah orang tu orang Islam ataupun tidak, kita perlu menjaga adab sesama manusia. Okay, ini antara rumusan tentang menjaga adab bersama jiran. Okay, yang pertama, hidup berjiran amat penting untuk mencapai ketenangan. Dan yang kedua, masyarakat yang menjaga adab berjiran akan hidup aman dan harmoni. Bila kita sentiasa menjaga adab bersama jiran, insya-Allah
salah satunya akan menjalinkan hubungan silaturahim, akan mengeratkan lagi hubungan silaturahim. Yang kedua akan membuatkan kawasan perumahan kita tu lebih aman dan tenteram kerana kita saling membantu antara satu sama lain untuk menjaga kawasan perumahan kita lah. Itu antara kebaikan yang boleh kita dapat bila kita berbuat baik sesama jiran. Okay, setakat itu saja untuk perkongsian adab sesama jiran. Jadi bagi yang mana yang hidup yang ada jiran, kalau boleh sering-seringkanlah untuk paling paling mudah lah kalau untuk kita nak berbuat baik dengan jiran ataupun bertanya khabar, iaitu menziarahi dan juga menghantar makanan bila kita ada lebihan makanan lah. Itu pun dah cukup kalau untuk kita buat dalam kehidupan seharian kita. Dan yang paling penting bila kita hidup berjiran ni perlulah menjaga percakapan. Cakapan tu pun penting sebab bila kita bercakap kasar dengan jiran, mungkin itu juga boleh membawa kesan yang negatif lah kepada jiran-jiran kita. Mungkin jiran kita akan bermasa muka dengan kita bila kita cakap kasar dengan dia. Jadi sama-samalah kita untuk menjaga adab kita bersama dengan jiran. Tak kisahlah kat mana pun kita berada, perlu menjaga adab-adab tersebut. Okay, jika ada sebarang pertanyaan, boleh sahaja komen di bawah. Tak kisah apa-apa sahaja pertanyaan. Kalau nak tanya mengenai umrah pun boleh, tak ada masalah. Bagi yang nak WhatsApp pun boleh. Boleh WhatsApp kami di talian 018-9797-818 ataupun 0104493818. InsyaAllah jika ada pertanyaan mengenai umrah, nanti saya akan cuba untuk jawabkan dan terangkan bagi tuan-puan yang ingin menanyakan soalan. Okay, macam yang sebelum ni kita ada sembang tentang adab apa tak lupa dah. Adab menziarahi orang sakit. Jadi hari ni kita kongsikan tentang adab sesama jiran. InsyaAllah nanti jika ada rezeki kita akan kongsikan tentang adab-adab lain pula. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya terangkan dapat memberi manfaat kepada semua orang. Sebab dalam kehidupan seharian kita ni, yang paling utama yang perlu kita jaga iaitu adab. Tak kira lah adab dengan adab menziarahi orang sakit ke, dengan jiran ke, dengan orang tua ke, tak kisah, tapi janji kita perlu beradab dengan orang lain. Sebab bila kita tak beradab, orang akan memandang rendah kepada kita. Jadi nasihat saya kepada semua, tolonglah jaga adab. Tak kira lah dengan sesiapa pun, itu yang paling penting. Okay, kita live selama 15 minit sahaja. Jika selepas saya live ni ada pertanyaan, boleh sahaja call ataupun WhatsApp kami. InsyaAllah saya akan jawabkan. Dan hari ni kalau bagi mana-mana yang nak datang office, datang sebelum pukul 1 sebab kita beroperasi sehingga pukul 1 sahaja pada hari Sabtu. Okay, kita ada lagi 10 saat. Okay, terima kasih kepada semua yang menonton. Terima kasih juga kepada yang like. Jumpa lagi insyaAllah. Jika tak ada apa-apa, saya undur diri dulu. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.